Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisana yafqahu qaulina, amma ba'd. Muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati, lagi Allah kasih sekalian, dan kepada yang menonton secara langsung di FB TC Tadabbur Center, syukur kepada Allah pada malam ini seperti mana yang dijadualkan, seperti mana yang diwar-warkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dengan rahmat Allah kita berjaya sampai di Tadabbur Center, dan kita juga mengucapkan Alhamdulillah kepada Allah dengan hidayah, petunjuk dan taufik bimbingan dari Allah, dengan kekuatan, dengan daya dan upaya yang hanya Allah lah boleh berikan kepada kita. Kita dapat bersama-sama pada malam ini lebih kurang dalam sejam hingga sejam setengah untuk kita sama-sama meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita mempelajari, dengan kita mengenali tentang kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkandung di dalam surah Al-Mulk yang berjumlah 30 ayat. Malam ni adalah pertemuan kita yang kedua dalam tadabbur surah Al-Mulk. Ini bermakna mungkin ada yang sudah kali yang kedua, mungkin dia baru datang kali pertama. Tak apa tuan-tuan, saya buat sedikit pengulangan lah bagi sesiapa yang hadir buat kali yang pertama. Pada siri yang pertama, pertemuan yang pertama dulu, kita telah pun menceritakan tentang sedikit latar belakang ringkas surah Al-Mulk, dari sudut nama Al-Mulk itu sendiri, kemudian dari sudut nama-nama lain bagi surah Al-Mulk. Kita juga telah sebut tentang kelebihan-kelebihan yang Allah beri kepada sesiapa yang membaca dan mengamalkan surah Al-Mulk. Kita juga telah menyebutkan tentang sinopsis ringkas surah Al-Mulk dari sudut surah, latar belakang dia, juzuk yang ke-29 dan sebagainya. Dan kita juga telah menyebutkan tema. Tema ni bermakna 30 ayat surah Al-Mulk ni kita boleh cari dia punya, kita panggil apa, intisari utama surah Al-Mulk ni pasal apa. Maka kita tersebut pada kuliah yang lalu, temanya adalah berkenaan dengan kuasa pemerintahan ataupun kerajaan hanyalah berada di tangan Allah semata-mata. Bermakna tidak ada kerajaan yang sebenar-benarnya, tidak ada pemerintahan yang sebenar-benarnya, melainkan pemerintahan yang hanya diaturkan, yang diuruskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang manusia dapat pada hari ini semuanya atas izin Allah. Ada masa Allah beri orang lain yang memerintah, ada masa orang tarik satu pemerintahan. Ada orang dia berkuasa lama tapi hujungnya dia akan tetap letak jawatannya, ataupun dia akan mati, diganti pula dengan orang lain. Maknanya pemerintahan, kekuasaan di dunia ini hanya sementara. Itu pun Allah yang berikan. Tetapi dalam surah Al-Mulk ini Allah membawa kita semua, Allah ingin mendidik kita semua untuk tajamkan iman kita kepada Allah, iaitu dengan kita melihat tentang kekuasaan Allah yang Allah sebut dalam surah Al-Mulk. Untuk memudahkan pembelajaran dalam surah Al-Mulk, kita telah sebut pada kuliah yang lalu
Ini bukan muktamad ya, ini sebagai metod saja nak belajar. Kita telah kelaskan 30 ayat 1 sampai ayat nombor 30. Kita telah kategorikan ia kepada 15 tanda yang membuktikan Allah itu mempunyai kekuasaan yang sangat sempurna. 15 bukti kekuasaan Allah yang sangat sempurna yang ada di dalam surah Al-Mulk. 15 bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala itu telah kita sebut pada kuliah yang lalulah. Jadi sesiapa yang baru hadir, dia boleh dapatkan nota untuk siri yang pertama lah. Cuma siri yang kedua ini saya tak sempat nak upload. Biasanya saya akan masuk dalam Telegram sehari sebelum. Jadi saya mohon ampun dan maaf lah pada tuan-tuan dan puan-puan. Janganlah bersedih. Malam ni saya akan upload nota itu untuk rujukan tuan-tuan dan puan-puan supaya memudahkan tuan-tuan. Tuan-tuan perlukan apa lagi nak belajar, maklumkan saja. Ya, tuan-tuan perlukan apa? Asalkan tuan-tuan datang, duduk, jangan lari, fokus. Tenang, lapangkan fikiran, esok dah cuti dah tenang, relax, insya-Allah. Saya akan cuba tidak lebih daripada 1 jam setengah ataupun saya akan beri berita gembira kurang pada 1 jam setengah lah. Tapi kita tak akan kurang 1 jam, kita juga akan ambil atas 1 jam dia 1 jam setengah lah. Sebab ada yang datang awal, maghrib kita mula awal kan. Tapi kalau bagi awal nanti takut ada yang datang sekarang ni, itulah rakyat Malaysia sangat kaya jadi jam, kereta banyak dan sebagainya. Saya daripada Melaka, saya seorang musafir. Alhamdulillah dekat, syukur. Daripada sana jauh, baik saya daripada Melaka. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Baik, boleh? Jadi ini adalah yang minggu lepas, kelas yang pertama tempoh hari. Ada 15 bukti. Mungkin pengisian lain kalau tuan-tuan dengar Al-Mulk mungkin dia berkata ada 20 ataupun tak ada kaitan lantuk. Ini teknik pembelajaran kita saja di dalam ini. Mungkin lebih 15, wallahu taala alam. Cuma untuk kita belajar, untuk kita faham, kita tafsir, kita tadabbur, kita bagi dia kepada 15 bukti. Kemudian ini yang bukti yang keempat, kelima dan keenam, 7, 8, 9, kisah burung yang ke-9, 10 pasal rezeki, 11 pasal Allah bagi telinga, mata dan hati, 12 Allah cerita pasal hari akhirat, 13 perkara gaib, 14 tentang azab siapa yang Allah murkai, dan 15 Allah tutup cerita pasal air. Jadi malam ini insya-Allah kita mohon hidayah dan bimbingan dari Allah, kita mohon rahmat Allah pada malam ni, kita mohon kekuatan dan daya pada Allah. Moga Allah melapangkan kita, semoga Allah membuka pintu-pintu hikmahnya seluas-luas yang mungkin untuk kita pada malam ini, kerana kita seboleh-bolehnya apabila nak datang kelas belajar Quran ni mesti dah lapangkan, dan dia dah mesti ada target dah. Dia bukan datang dalam keadaan yang hatinya tidak terbuka. Sekurang-kurangnya pada malam ini, semakin lama kita belajar, semakin lama kita kenal kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Kita semakin berubah kita. Dia kalau kenal Tuhan ni, dia makin lama makin seronok nak buat ibadat. Tak nak kita sembah Tuhan setiap hari, tetapi kita tidak kenal Tuhan yang kita sembah tu siapa dan sebagainya. Moga-moga surah Al-Mulk ini dapat meningkatkan iman kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita lepas ni kalau kita belajar surah Al-Mulk, kita rasa Tuhan tu dekat dengan kita. Kita rasa tidak ada benda lain makhluk yang kuat, tidak ada makhluk lain yang hebat. Saya mempunyai Allah yang hebat. Jadi jangan putus asa dan sebagainya. Mari kita belajar untuk bukti yang pertama pada malam ini, iaitu bukti yang pertama diambil pada ayat yang kedua. Kerana ayat yang pertama Allah menyebutkan wa huwa ala kulli syai'in qadir. So macam mana dengan ayat yang pertama? Kuliah yang lalu sempat mengamalkan ayat pertama. Maksud saya ayat yang pertama tu kan Allah memuji dirinya kan? Allah memuji dirinya. Apabila sebut Allah memuji dirinya ataupun Allah mensucikan dirinya, bermakna Allah mengatakan dia tidak lemah, dia tidak kurang dan sebagainya. Bermakna Allah suka untuk kita pujinya. Jadi dalam kuliah yang lalu telah saya sebutkan cara nak menyebut nama Al-Mulk ni
Nabi SAW banyak mengajar dalam zikir yang dibaca secara harian. Macam zikir selepas salat, yang baca kalimah tahlil tu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan zikir itu kan dia selari dengan ayat yang kita baca nombor 1. Jadi surah Al-Mulk ni kita baca kadang-kadang ataupun setiap hari, tapi cara nak praktis memuji Tuhan, dia itu lahul mulku, dia itu berkuasa, maka amalkan dalam zikir harian. Dia ada wirid selepas sembahyang fardu, dia ada zikir pagi, dia ada zikir petang. Nanti cari balik zikir tu. Jadi pada malam ini kita akan masuk kepada bukti yang pertama yang telah pun dibuktikan, yang telah pun dikhabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang kedua. So dia punya point dia adalah bukti dia Allah tu berkuasa apa? Dia mematikan, dia juga yang menghidupkan. Dia yang mematikan, dia juga yang menghidupkan. Agak-agak ada tak sesiapa di sini yang dia pakar betul-betul lah, dia boleh menahan diri dia daripada Allah tak matikan dia? Tak ada. Doktor pakar, kalau ada orang sakit tenat, uzur betul-betul, boleh tak dia sembuhkan? Boleh tak dia halang orang tu daripada dia tak mati? Tak ada kan? Siapa yang boleh menghalang seseorang daripada dia mati? Jawapannya adalah Allah. Siapakah yang boleh menghidupkan orang dah mati? Jawapannya adalah Allah. Ini menunjukkan Allah tu berkuasa. Mudah je. Kalau sesiapa mengaku dia berkuasa, pastikan dirinya tidak mati suatu hari nanti. Tak boleh. Tak ada pilihan. Jadi ini adalah bukti yang pertama pada ayat nombor 2. Jadi bukti nombor 1 ni sebenarnya dia ada kaitan juga dengan Allah ni, dia adalah Tuhan yang sebagai penguji. Allah ni penguji. Okey, bukti nombor 1 ni saya ringkaskan dia kepada diagram ni. Okey, bukti nombor 1 ni, Allah berkuasa, kerajaan Allah di dunia kita sebut pada kuliah yang lalu, ingat ya. Kerajaan Allah dia punya luas dia merentasi dunia dan akhirat. Maka pada bukti yang pertama ini, Allah membawa kita bukti Allah tu berkuasa di dunia, iaitu kita fokus dulu di bumi. Sekejap lagi kita naik ke langit. Sekarang kita berada di bumi dulu. Okey, ini namanya bumi apa tuan-tuan pijak ni? Bumi siapa ni? Bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita masuk yang ini. Okey, ayatnya berbunyi seperti biasa dalam sesi tadabbur ni. Mari kita membaca ayatnya terlebih dahulu. Moga-moga Allah beri kita pahala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Okey, ini ayat nombor 2. Bermula ayat yang kedua. Apabila kita membuka surah Al-Mulk, apabila kita mendengar imam membacakan, ataupun kita mendengar kaset-kaset dibacakan, radio membunyikan, ayat nombor 2 ni Allah menerangkan tentang dirinya. Allazi, yang, iaitu dialah, khalaqa, yang telah menciptakan, al-mauta, adanya mati, wal hayata, adanya hidup. Okey,
Tuhan yang Maha berkuasa pada ayat nombor 1 tu, apa bukti dia berkuasa nombor 1? Dialah yang menciptakan mati dan hidup. Hidup tu untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kamu. Siapa yang hidup? Dia diuji oleh Tuhan. Allah tu sebagai pemberi ujian. Okey. Allah nak beri ujian kepada kita untuk apa? Ahsanu amala, siapa yang lebih baik amalannya. Sekejap kita akan kupas tentang amalan. Lepas tu Allah tutup ayat yang kedua ni, Allah memuji dirinya lagi. Allah kata, wa huwal azizul ghafur. Dia Maha Al-Aziz. Al-Aziz ni Maha apa? Maha perkasa. Al-Ghafur, Maha pengampun. Okey, ini ayat nombor 2. Kalau baca terjemahan saja, faham tak? Faham tak mesej yang ingin Allah sampaikan? Kita faham apa pada ayat ni? Allah beritahu tentang dirinya apa? Dia Halo. Allah tu berkuasa. Berkuasa apa? Menghidupkan, mematikan, menghidupkan. Lepas tu Allah sebenarnya hidupkan kita sebenarnya adalah untuk beri ujian. Okey, untuk ujian apa? Allah nak tengok ujian yang siapa boleh skor ujian yang paling terbaik sekali. Betul tak? Betul? Bukan Allah nak tengok markah, tapi Allah nak tengok cara dia jawab ujian tu, cara dia hadapi ujian tu. Lepas tu Allah tutup dengan 2 namanya, iaitu dia Maha Perkasa, dia Maha Pengampun. Okey, persoalan di sini adalah kita boleh cerita tentang apakah perkataan khalaqa ini dalam Quran, perbezaan dia dengan perkataan ja'ala. Nanti kita akan jumpa perkataan ja'ala, ibu-ibu ya. Khalaqa menciptakan, ja'al sama je. Khalaqa menjadikan, ja'ala menjadikan juga. Cuma apa perbezaan dia? Saya akan sebutkan. Okey, dalam ayat ni juga kita akan belajar tentang, perasan tak kenapa sebut mati dulu baru hidup? Sebab kita mati dulu. Hidup ke mati ni? Ibu-ibu ni sebelum ni apa ni? Okey, kenapa mati dulu, kenapa hidup dulu, kita akan ulas. Kemudian lam ni untuk dia kaitan dengan hidup. Okey, lepas tu Allah cerita tentang ujian, lepas tu keyword dia pada sebaik-baik amalan. Kenapa dalam banyak-banyak nama Allah guna Al-Aziz pada konteks ayat ni? Kenapa Allah gunakan nama Al-Ghafur pada konteks ayat yang kedua ini? Ingat ya, setiap nama-nama Allah yang mulia pada penghujung surah, dia mesti terikat pada konteks ayat yang disebutkan di dalamnya. Okey, sekarang kita tengok sedikit maklumat tentang apa perbezaan khalaqa dengan ja'ala. Siapa tahu apa beza khalaqa dengan ja'ala? Bezanya mudah aja, perbezaan huruf. Lepas tu bunyi. Okey lah, sedikit maklumat lah. Begini ya ibu-ibu, nanti kalau tuan-tuan dan perempuan buka Quran, tuan-tuan jumpa perkataan ja'ala ni pun sama juga. Dia punya maksud dia bahasa Melayu menjadikan. Khalaqa pun menjadikan. Tetapi Quran ni datangnya daripada Allah. Allah akan memilih perkataan yang sesuai, ada maksud. Kejap guna perkataan yang ni, kejap guna perkataan yang ni. Dia panggil apa dalam bahasa Melayu? Sinonim ya, apa? Sinonim. Tapi orang Melayu sinonim dia tak ada maksud apa-apa. Tapi Allah kalau guna tu dia ada sebab dia. Okey, memudahkan pembelajaran kita. Jangan tinggi sangat, nanti kan susah juga. Okey, kita ambil standard kita je lah. Okey, dalam tafsir Al-Misbah, Syekh Quraisyih, bukan Misbah, dalam buku lain kaedah tafsir, dia kata kalau Allah guna ayat tu khalaqa, Allah nak tekankan tentang keagungan dia dan kehebatan ciptaannya. Dapat mesej dia. Kalau Allah guna ja'ala, nanti kita akan jumpa perkataan ja'ala, wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur, menjadikan gelap dan terang lah. Okey,
Kalau Allah guna ja'ala, Allah nak menekankan. Okey ya. Kalau Allah guna khalaqa, lepas khalaqa tu kan ada benda diciptakan. Contoh tadi Allah cipta apa lah? Langit. Kadang-kadang Allah tak guna khalaqa, Allah guna ja'ala. Ja'ala ni menjadikan juga. Okey. Sila tuan. Doktor sila, fadal. Okey. Faham ya? Okey, kalau Allah guna ja'ala, bermakna Allah nak beri kepada kita maklumat, Allah nak tekankan tentang rahmat Allah yang dia jadikan benda selepas ja'ala itu untuk manusia mendapat manfaat. Dia bezanya macam ni juga. Allahumma salli ala Muhammad. Kita apa? Jangan melatah ya. Risau saya ni. Okey. Tak apa. Okey. Tolong saya tarikkan whiteboard tu je ke sini, dari roda 4 tu. Masya Allah, jazakumullahu khair. Ke sini. Okey. Contohnya macam ni ibu-ibu ya. Tuan-tuan dan perempuan, sedikit maklumat. Sebenarnya saya suka berdiri. Tak nampak gambar saya tak apa ya. Penting nampak slide-nya, penting. Okey. Mana markernya? Okey, begini. Kenapa Allah kadang-kadang dia guna istilah kami, kadang-kadang dia guna istilah aku? Kan Quran kata kami menciptakan aku. Kan Allah kata guna kami, aku, sedangkan Allah tu tunggal. Sedangkan Allah tu satu. Kenapa dia guna kami? Dia ada sebab. Ingat ya, setiap huruf, setiap perkataan, setiap ayat yang Allah guna, dia ada maksud dia. Cuma nak mencari maksud tu je lah, kena sabar sikit lah, kena belajar lah. So kalau Allah guna kami, maksudnya untuk pengagungan, untuk mengagungkan diri dia. Kalau dia guna aku, mesej dia untuk pengesaan. Okey, padamlah. Pengagungan. Okey, jelas tak? Jadi kalau Allah guna dalam Quran khalaqa, sama tak dengan ja'ala? Sama juga. Ni pun menjadikan, ni pun menjadikan. Tetapi maksudnya berbeza. Tengok kepada slide ke depan tu. Jadi dalam ayat yang pertama ni, ayat yang kedua ni, Allah guna khalaqa ke ja'ala? Allah menggunakan ja'ala, menggunakan khalaqa. Bermakna Allah nak bagi mesej tentang apa? Allah nak kata tentang apa yang dia ciptakan selepas khalaqa itu, menunjukkan keagungan dia dan kehebatan ciptaannya. Okey, selesai. Satu perkara. Ada soalan? Boleh angkat tangan. Senyum pun tak apa, tak nak kata apa-apa pun tak apa. Senyum, tak perlu kata apa-apa pun tak apa. Okey, ada soalan? Tak ada soalan? Okey. Sekarang kita pergi pada ayat tadi. Kenapa dalam ayat nombor 2 tadi Allah sebut mati dulu baru hidup? Khalaqal mauta wal haya. Sebab apa? Lagi bu, lagi. Sebab Allah nak letaklah. Kan? Okey. Tapi ingat ya, setiap huruf kalimah dalam Quran dia semua ada makna. Kalau nak belajar ni, ya Allah, rasa tak cukup umur kita. Betul tak? Tapi tak apa. Kita guna kesempatan yang ada. Okey, kalau Allah guna maut, mati sebelum hidup pada ayat ni, kan ayat ni Allah sebut dulu mati kan, baru hidup. Berdasar analisa kepada pembacaan kitab-kitab tafsir ni, dalam tafsir Adwa'ul Bayan, nampak tak tulisannya ni? Besar sangat dia punya yang ini. Okey. Dalam tafsir Ibnu Kathir ataupun dalam tafsir Adwa'ul Bayan, Asy-Syanqiti, nama pengarang kitab ni Adwa'ul Bayan. Kenapa Allah panggil dulu maut? Sebab sebelum kita hidup, keluar daripada perut ibu kita, bukan perut bapa kita, malah kita ni sebenarnya dipanggil dengan istilah mati. Maut. Faham tak maksudnya? Bukankah dalam surah Al-Insan Allah kata apa? Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Allah kata, hey manusia, sesungguhnya kamu ni dulu, sebelum kamu wujud, kamu ni tak disebut, apa pun tak disebut.
Tapi dalam ayat ni, kenapa Allah menyebut mati baru hidup? Kerana kita dulu sebelum lahir, kita sudah mengalami proses kematian. Dipanggil mati. Jelas? Buktinya, sandarannya baik. Kalau kita rujuk dalam Al-Quran, surah yang lain, ibu-ibu ya macam ni, walaupun kita belajar surah Al-Mulk, tetapi metod yang terbaik untuk faham kalam Allah, metod nombor satu, cari dulu mana-mana ayat di dalam Al-Quran yang boleh memperincikan ayat yang sedang kita bincang ni. Jadi kalau cari dalam ayat lain, surah lain, sebenarnya kita ni pernah, kita semua orang ni akan mengalami 2 kali mati, 2 kali hidup. Okey. Dia macam ni lah, ada mati kecil, ada mati besar. Betul? Ada akhirat kecil, ada akhirat besar. Tapi kita nak cerita pasal mati kita kecil tu, kita nak cerita tentang kita ni semua melalui 2 kali mati, 2 kali hidup. Percaya? Nak cari fakta dia, ceteka. Okey. Jawapan dia adalah, kalau kita buka dalam surah Al-Baqarah, ini ayat nombor 28, tak silap saya, ayat 28. Tengok Allah kata apa. Allah kata, kaifa takfuruna billahi wa kuntum tu bukan bunga kuntum ya. Kuntum tu bagi bilangan kamu semua tu. Allah kata, wa kuntum amwata fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ni mana? Next. Jadi Allah kata apa? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata, lepas tu fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Dia terjemah dia macam ni. Allah kata, mengapa kamu disanggup kafir kepada Allah? Kan kamu dulu ni mati, kemudian kamu dihidupkan, kemudian kamu mati, lalu kamu dihidupkan, kemudian kamu kembali kepada aku. Kepada akulah kamu kembali. Bermakna ayat ni menunjukkan berapa kali mati, berapa kali hidup? 2. Bermakna kita dah pernah mati kali pertama ya, iaitu sebelum kita lahir tu. Tuhan panggil al-maut. Betul? Sekarang ni hidup yang keberapa ni? Ni hidup yang keberapa ni? Hidup yang pertama. Bila kita akan mati sekali lagi? Lepas balik kelas. Allahu Akbar. Saya tak mau, saya dosa banyak lagi. Allahu Akbar. Lepas ialah wallahu ta'ala, boleh jadi juga. Kan maut ni dia tak mengenal usia ya. Orang tua mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Sedia sajalah. Okey. Bila kita akan hidup kali yang kedua? Ini hidup kali pertama. Bila kita akan hidup kali yang kedua? Dibangkitkan daripada kubur. Nanti di hari akhirat. Kita dah belajar lah tempoh hari sedikit maklumat tentang bangkit itu pada surah Yasin. Kemudian kita hidup kembali 2 kali je. Dia tak ada 3 kali hidup, 3 kali mati. Dia 2 saja. Oleh yang demikian, ringkasan dia macam ni lah. Mati, hidup, mati, hidup. Okey, jadi kita kembali kepada tajuk tadi. Kenapa Allah mulakan sebut, kan Allah sebut mati dulu. Kan Allah sebut mati dulu, betul? Dialah yang telah menciptakan adanya mati. Kalau rujuk kepada pendapat pertama tadi, kenapa disebut mati kemudian baru hidup? Bukankah hidup dulu baru mati? Sebenarnya mati di sini relevan dia juga, munasabahnya kerana kan waktu sebelum kita hidup tu Allah panggil kita mati. Siapa yang menciptakan itu juga adalah Allah. Maknanya mati ni pun sebenarnya adalah makhluk. Hidup ni pun dia mudah aja. Selain daripada Allah, makhluk. Hanya Allah je bukan makhluk. Masa makhluk tak? Makhluk. Semua makhluk. Okey. Siapa yang menciptakan semua makhluk? Allah. Siapanya Allah lah. Betul tak? Okey. Kemudian kita tengok pendapat yang kedua, pandangan lain. Kenapa Allah mulakan sebut mati sebelum hidup? Okey. Dalam mengikut Al-Imam Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ni semua saya rujuk dalam kitab tafsir ya.
Kalau yang pertama tadi kata siapa? Ibnu Kathir kata dalam tafsir Quranul Azim ataupun dalam Adwaul Bayan. Okey. Al-Qurtubi kata apa? Kenapa Allah mulakan sebut mati daripada hidup? Sebab dia kata mati ni kalau sebut dulu untuk hidup, dia akan menjadi pendorong untuk melakukan amal. Kan tadi Allah kata kita ni hidup, Allah uji untuk apa? Diuji untuk buat amal yang terbaik. Jadi kalau manusia ni disebut tentang mati dulu, bayangkan kalau malam ni Allah kata okey, kamu boleh sembahyang isyak malam ni last sekali, lepas tu kamu mati, kita akan sembahyang macam mana? Kalau Allah kata subuh esok kamu akan mati selepas subuh, itu subuh kamu yang terakhir, kita akan buat macam mana? Wish, agak-agak macam mana lah? Contoh. Bermakna kita akan buat the best, betul? Sebab tu ayat tu kata tadi, ahsanu amala, supaya kamu buat amal yang terbaik. Jadi cara nak suruh manusia ni buat amal terbaik, ingat ke dia tentang mati. Kerana mati itu, kata Al-Qurtubi, dia menjadi pendorong untuk melakukan amal saleh. Selalu kena ingat mati. Ingat mati tu. Aku kalau tangguh semayang ni, kalau aku mati ni macam mana ni? Allahu Akbar. Faham tak? Aku tak nak buka Quran ni, kalau aku mati ni macam mana lah kalau aku mati ni? Betul tak? Semayanglah kamu seperti seolahnya semayang yang terakhir. Masya Allah. Jadi itu sebab dia. Antara sebab dia jugalah. Sebab tu Allah sebut mati, hidup. Hidup untuk buat amal. Kenapa dulukan mati? Kata Qurtubi, ia salah satu pendorong untuk manusia buat amal. Sebab tu kena selalu ingat pasal mati. Ingat mati ni bukan jauh pada Tuhan. Ingat mati akan bawa kepada Tuhan sebenarnya. Bawa motor ni, ingat kalau kau mati macam mana ni? Perlahan aja. Kata ingat mati, cabut kopiah. Contoh. Sebab tu ingat mati ni Nabi anjur. Nabi kata akthiru hadhimil ladzat, banyakkan kamu mengingat pelebur kelazatan. Antaranya mati. Ingat mati tu. Kalau malam ni last Allah bagi datang boleh belajar Quran, insya-Allah. Rasanya kita teruskan sampai 3 jam insya-Allah. Okey, tuan-tuan lah, saya nak balik. Okey. Faham tak hikmah dia? Dah dapat ya, tangkap dah ni, supaya imam baca dapat tangkap. Boleh faham, oh patutlah Tuhan sebut dulu mati baru hidup. Kemudian yang ketiga, bagi pendapat Al-Qurtubi, dia kata mati ni sesuatu kejadian yang tidak ada siapa boleh elak. Dia merujuk kepada paksaan. Betul? Kan Allah ni berkuasa. Betul? Kan Allah ni dia ada kerajaan. Jadi salah satu cara menunjukkan nak tahu aku yang berkuasa sebenar-benarnya, kan bumi ni Allah yang berkuasa, langit tu Allah berkuasa, diri kita ni siapa yang menguasainya adalah Allah. Jadi Allah kata kalau kau nak tahu aku berkuasa, salah satunya tengok mati. Mati ni benda yang paksa. Sebab tak ada orang nak mati. Orang nak hidup, tapi kalau boleh tak nak mati. Siapa nak mati sekejap lagi? Ini majlis ilmu ya. Majlis ilmu ni doanya mustajab lepas dibaca. Siapa nak mati lepas ni? Saya pun tak nak mati. Betul tak? Tetapi mati itu tidak boleh dielak. Dia berbentuk keterpaksaan. Jadi apabila menyebut keterpaksaan, ini mengatakan bahawa manusia ni telah dipaksa oleh Allah mengikuti tentang mati itu. Bermakna siapa sebenarnya yang memerintah dunia dan akhirat? Jawapannya adalah Allah. Itu di antara 3 hikmah kenapa Allah mulakan dulu menyebut tentang mati sebelum hidup. Okey, ada soalan? Pertanyaan? Ya tuan. Yang pasal 2 kali hidup 2 kali mati tu. So kita hidup bermula dengan maut kan? Kita dipanggil, sebelum kita ada pun dipanggil maut. Tapi macam mana kalau kita nak faham ayat yang alastu birabbikum tu ialah selepas kita kan, cara kita hidup dalam kandungan adalah Allah menghantar roh. Maka roh sebab itu kalau orang tanya kalau kita belajar tentang Tuhan, cara beriman kepada Allah ni, pertama beriman dengan kewujudan Allah. Dia ada 4 cara beriman kepada Allah tu. Mempercayai kewujudan Allah, dalil dia adalah semua roh kita ni sebenarnya ada roh
Roh tu dah keluar belum ni rohnya? Masih ada ni? Kalau ada tu kan matilah tu. Okey, roh kita sebenarnya sewaktu duduk, sewaktu Allah tiupkan roh, Allah hantarkan roh untuk kita sekarang ni, masa dalam kandungan itu sebenarnya semua telah menjadi saksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah. Sebab tu semua orang ni dia semua orang ni sebenarnya tak kira siapa pun dia lahir saja dia ada apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir itu dia ada di atas fitrah kan. Fitrah ni bermakna dia ada diri rasa nak merasai ada Tuhan dan beragama tu. Cuma nak agama ke mana je? Semua orang dia merasai macam, sebab fitrah manusia itu dia merasai sudah ada Tuhan. Cuma Tuhan mana dia nak ikut tu je yang tu yang Nabi kata, setiap yang lahir itu atas fitrah, terserahlah kepada bapanya nak mengyahudikan dia ke menasranikan dia kan. Betul? Sebab semua orang itulah ada fitrah. Fitrah yang mana? Yang tadi tu. Yang roh tadi sebenarnya, roh kita semua telah bersaksi kepada Allah. Alastu birabbikum tu. Okey. Ada soalan lain? Kita teruskan ya. Okey. Tak risau kan, takut tak sempat kita nak ambil ayat nombor 2 ni. Okey. Kita pergi kepada yang ayat tadi. Kan Allah sebut liyabluwakum kan, untuk menguji kamu. Okey, di sini kita dapat buat kesimpulan, tujuan manusia dihidupkan adalah untuk apa? Untuk diberi ujian. Untuk diberi ujian. Antara bentuk ujian itu kata Allah, ujian ni Allah nak tengok siapa yang buat amal yang terbaik. Okey, yang terbaik. Okey. Dalam tafsir Ibn Kathir, Muhammad bin Ajlan rahimahullah mengatakan, walam yaqul aktsaru amala. Allah tidak mengatakan siapa lebih banyak amalnya. Kalaulah siapa lebih banyak amalnya, macam mana orang yang baru insaf, yang dah umur dah dekat ujung-ujung baru nak buat amal, agak-agak dia gagal tak? Kalaulah Allah kata saya nak tengok siapa amal paling banyak, kalau tahu dulu lagi waktu muda dah buat amal kan. Tetapi ialah hidup jatuh, bangun, tersasar. Jadi ayat ini janganlah patah semangat bagi orang-orang yang baru nak dekat diri pada Allah. Kau bolehlah untungkan kau 10 tahun dah dekat dengan Tuhan. Kau gini. Kita baru nak mula tak. Allah bukan nak tengok banyak. Kata Muhammad bin Ajlan, dia kata Allah nak melihat siapa lebih banyak siapa lebih baik amalnya, iaitu kualiti amal dia. Okey. Persoalan untuk faham ayat nombor 2 ni, kita buka kepada soalan, adakah tertinggal H2 telah mati tertinggal. Adakah amal yang terbaik, amala tadi dalam ayat tu, amala tu berkait rapat dengan ibadah? Ada kaitan rapat tak dengan ibadah? Ya, amal disebut amal. Apa dia? Amal, ain sikit dia, amal. Dia panggil dia panggil amalan kan? Amalan maknanya amal. Apabila sebut amal, sebenarnya dia memang berkait rapat dengan ibadat. Soalannya kata, aku hidupkan kamu untuk menguji kamu tentang ibadat, siapa yang lebih terbaik. Okey, untuk dapatkan maksud tadi tu kita sokong dengan surah Az-Zariyat ayat nombor 56 yang Allah mengatakan apa? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah kepadaku. Ada kaitan dengan mencipta tadi? Sama tak macam ayat tadi mencipta? Mencipta, mati, hidup untuk menguji kamu siapa amal terbaik. Jadi amal dekat situ kaitan juga dengan ibadah. Maknanya Allah nak tengok siapa ibadat yang terbaik. Sokong dengan surah Az-Zariyat ni. Okey, kenapa Allah sebut jin baru manusia? Sebab jin diciptakan dulu sebelum manusia. Okey, selesai beribadat Okey.
Sekarang kita pecahkan lagi maklumat ni. Apa tu ibadah? Ibadah tu buat amal lah Ustaz. Iyalah, apa tu ibadah? Ringkasan dia, mudah saja kita belajar ringkas. Dari sudut bahasa, ibadat ni adalah menunjuk kepada merendah diri dan tunduk kepada Allah. Itu adalah ibadah dari sudut makna bahasanya, al-ibadah. Okey. Faham dulu bahasa ni, senang juga nak faham yang kita nak lanjutkan perbicaraan ni. Okey, secara istilah, ibadat secara istilah adalah sebutan yang mencakupi, merakumi semua perkara yang diredai dan dicintai dan diredai oleh Allah. Tak kiralah sama ada dia ucapan ke, dia perbuatan ke, yang zahir ke, yang batin ke, kalau dia buat Allah suka dan Allah cinta, dia panggil ibadat. Maknanya ibadat adalah amalan. Maknanya Allah nak tengok siapa ibadat yang terbaik. Okey. Maknanya buat ibadat tu lah. Kan? Bahasa kita kan sebut ibadat kan? Bahasa okey. Kita lanjutkan lagi tentang ibadat tadi tu. Bentuk ibadat bolehlah kita pecahkan dia kepada dua. Ada bentuk ibadat Allah datang dalam bentuk do. Allah kata kena buat. Betul? Ada tak ibadat yang kena buat? Ada. Ada tak ibadat yang Allah kata don't, jangan buat, iaitu bentuk larangan? Betul tak? Hidup kita dua je. Kena buat, jangan buat. Kena buat, jangan buat. Jadi Allah hidupkan kita, keluar kat muka bumi, pijak di bumi dia. Tuhan pinjamkan nyawa, Tuhan pinjamkan mata, Tuhan bagi telinga, Tuhan bagi akal bagi berfikir, Tuhan turunkan rezeki. Betul? Adalah untuk tengok siapa di kalangan kita ni yang buat ibadat yang terbaik. Maknanya kalau aku perintah dia buat ibadat, siapa yang buat ibadat perintah tu yang terbaik. Dan apabila aku datang ibadat dalam bentuk larangan, aku nak tengok siapa yang dia kalau buat ibadat, dia tinggal betul-betulnya aku lah larang tu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita belajar perintah dalam Quran, kita belajar tak hukum taklifi, hukum yang 5, hukum rukun negara, ingat? Okey, boleh saya teruskan lagi? Senyumlah Jangan sedih sangat, risau saya. Mentang-mentang surah Al-Mulk pasal mati, nanti ustaz yang mati. Okey, kalau kita belajar perintah kan terbahagi dua. Ada perintah yang apa? Ada perintah berbentuk wajib. Ada perintah berbentuk sunat. Biru ni nampak tak? Dah tak nampak dah biru ni. Biru ni memanglah kena tukarlah biru ni. Kita ambil warna merah jap. Nampak tak? Kenapa tuan-tuan senyum? Pen merah, pen biru. Okey, lepas tu larangan. Larangan terbahagi kepada dua. Ada larang bentuk haram kalau buat. Ada larangan bentuk, nampak tak? Tak nampak? Nampak? Okey, ada larangan bentuk makruh. Betul? Jadi ujian yang mesti lepas, yang mesti soalan kena jawab. Faham tak? Kalau bagi ujian kan ada ujian wajib, ada ujian pilihan. So ujian yang mesti lepas dalam buat ibadat, mesti settle dulu yang wajib ni. Yang ini pilihan, nak buat tak buat yang sunat, ini pilihan saja. Tapi kalau buat ni pun Allah dah suka. Kalau buat ni lagi Allah suka. Lepas tu dalam bab larangan, Allah nak tengok siapa di kalangan kita semua ni dia meninggalkan larangan tu, betul-betul ditinggal larangan tu. Kalau boleh, paling minimum tinggal yang haram. Kalau mampu lagi, tinggal yang makruh. Siapa boleh buat yang wajib, dia tinggal yang sunat pun dia ada level dia juga. Itu nanti hujung kalau kita belajar Al-Waqi'ah. Ini as-sabiqun as-sabiqun, ini ashabul yamin. Tu dua jenis orang yang lulus dalam ujian dia. Tak apalah ustaz, jadi ashabul yamin pun cukup. No, dalam buat amal ibadat kena tamak.
Tak faham tamak? Tamak. Kena tamak. Jangan ada sifat qanaah. Faham tak qanaah? Cukup. Saya pun pelik tengok orang kalau buat ibadat kat surau, kat masjid. Orang kalau kat sahih, Nabi sahih mana terbaik? Paling depan. Boleh haji tu kata, tafadhal syekh, tafadhal syekh, tafadhal. Dia buat ibadat ni tak boleh sepatutnya ke belum? Belum pun nak duduk sahih yang terbaik. Sebab Tuhan kata, aku nak tengok siapa amal terbaik. Waktu kau solat, kau nak yang terbaik dekat dengan imam tu. Tapi kita, wallahu ta'ala, dia terbalik. Dalam bab dunia kejar macam tu. Bab akhirat, silakan syekh, silakan. No. So Allah nak tengok kita nanti, hujung nanti di akhirat nanti kita akan sebut pasal syurga. Nak tahu tak result dia apa? Tunggu nanti masuk syurga pintu mana, duduk grup yang mana. Adakah grup bersama para nabi, para siddiqin, syuhada'i wa salin. Nak ambil yang mana tu? Salih pun cukup lah ustaz. No. Mesti diikut kumpulan para nabi. Itu level nombor 1. Jadi kena belajarlah apa yang nabi-nabi ni buat. Kena belajar kisah apa? Para nabi. Okey, jelas yang ini. Nanti Allah akan tengoklah siapa yang buat amal wajib, sebab larang sebagainya. Okey, dalam tafsir Al-Jalalain, Al-Imam As-Suyuti dan Jalaluddin Mahali Abdul Rahman Mahali menyebutkan yang lebih baik amal tadi tu dia merujuk kepada siapa yang lebih taat kepada Allah ni lah. Siapa yang lebih taat dalam bab wajib, siapa yang lebih taat tinggal yang larang. Allah nak tengok siapa lebih taat. Moga-moga lepas ni kita berusaha menjadi orang yang lebih taat kepada Allah. Orang yang patut nanti kita kena belajarlah peringkat mukmin, peringkat muhsin. Kena belajar. Okey? Selesai? Okey. Kalau kita nak buat benda yang wajib, kan contoh nak buat apa-apa ibadat, dia ada ciri-ciri amalan yang terbaik sebenarnya. Kan? Dia ada dia punya kriteria dia apa? Ciri-ciri amal yang terbaik ini saya nukilkan kata-kata Al-Fudhil bin Iyad rahimahullahu ta'ala alaih tabi'in. Dia kata ciri amal yang terbaik ni, dia kata akhlasuhu wa aswabuhu. Dia kata apa tu? Yang paling ikhlas dan yang paling betul amalnya. Dia kata kalau nak dapat kualiti amal, sembahyang ke apa ke, cara sembahyang yang terbaik, puasa yang terbaik, apa pun ibadat khusus contohnya kan, yang terbaik kata Fudhil bin Iyad, dia mesti ada ciri ikhlas, akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling betul. Dia kata dan, bukan atau, dan. Lepas tu dia pun kata lagi, sesungguhnya apabila amal itu ikhlas tetapi dia buat tak ikut SOP dia tak ikut, tak betul, maka ia tidak diterima oleh Allah juga. Ikhlas sembahyang subuh tapi 3 rakaat bu. Kenapa kau sembahyang 3 rakaat? Tak boleh ke aku sembahyang 3? Ikhlas tau. Sembahyang witir, dia pergi sembahyang genap contoh. Di witir ni mesti ganjil. Sahaja aku sembahyang witir 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dia ikhlas. Dia sembahyang tengah malam, orang tak tahu, sembunyi. Tetapi pak, sahaja aku sembahyang witir 4 rakaat. Mana boleh witir tu sendiri, maknanya kan ganjil, tak ikut petunjuk Nabi, walaupun dia ikhlas. Fudhil mengatakan lagi, manakala jika amal itu betul sekalipun, tetapi kalau dia tak ikhlas, dia juga tidak akan diterima oleh Allah, melainkan dia mesti ikhlas dan ia mesti betul. Beliau mengatakan lagi, amalan yang ikhlas itu ialah apabila dilakukan kerana Allah Azza wa Jal, dan amalan yang betul itu pula ialah bertepatan dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas ni tanya, saya sembahyang ni ikut macam Nabi tak? Saya ni puasa macam ikut macam Nabi tak? Saya buat zakat ni ikut syariat Nabi aja tak? Sebab tu buat ibadat ni jangan buat suka-suka, sekalipun nampak macam dia ni, kena ikut syariat.
Kalau ikhlas ikut syariat petunjuk yang telah diterangkan oleh Allah dan Rasul, maka kita telah buat amal yang terbaik. Tahu tak dia punya nilai amal terbaik tu? Sebab apa amal terbaik? Amal terbaik ni kalau ditimbang dalam timbang amal berat tu. Sebab kalau amal tak ikhlas, tahu tak dia punya impact apa? Buang, tolak. Ada orang buat amal 30 tahun dia buat amal. Ada orang tu barulah diinsaf, Allah bagi dia petunjuk hidayah. Dia buat setahun saja amal, tetapi setiap amal dia buat ikhlas, ikut sunnah, ikut syariat. Ikhlas ikut syariat. Yang 30 tadi tu buat amal banyak tak ikhlas ataupun tak ikut syariat. Allah tidak melihat 30 tahun itu, tapi Allah melihat yang setahun itu. Jadi jangan putus asa. Lepas ni buat amal kena belajar ikhlas. Sebab ikhlas yang paling susah sekali nak buat ni. Tolong ya, sebab ikhlas ni siapa tak buat, tahu tak dia punya dosa apa? Syirik. Syirik ni dosanya lebih besar daripada orang mencuri tu. Ingat mengumpat orang ni, membawa orang ni dosa besar tak? Tapi ada tak Nabi kata syirik? Syirik kalau ngumpat orang, syirik kalau mencuri. Tak ada kan? Tapi tak ikhlas, rupa-rupanya tak ikhlas tu dia punya pangkat dosanya apa? Syirik. Dia panggil menduakan Allah dalam buat amal, dalam beramal. Maksudnya buat untuk Allah tapi buat juga untuk sebab lain. Jadi kena belajar. Kita bukan kelas untuk ni, cuma kita belajar dia punya implement dia, aplikasi balik nanti kena belajarlah. Macam mana nak dapatkan ikhlas itu. Sebab itu diajar dalam agama. Kalau buat amal sunat, kalau boleh jangan didedahkan. Ini pun asyik selfie aja. Saya tak faham lah. Dunia ni semua dah tak apa, nanti dah kubur selfie lagi. Hai, muka dah nangkil, selfie. Buat benda sunat ni, benda sunat. Kalau benda wajib tak apa. Jangan benda wajib ke gimana? Nyorok pergi sembahyang Zuhur Jumaat. Nyorok. Dan wajib semua orang faham wajib sembahyang. Itu kena dizahirkan. Itu tak apa selfie. Jom sembahyang, tak apa. Tapi kalau buat ibadat sunat, jangan dicerita kepada orang. Bukalah dalam kita kata fiqh, buka Riyadhus Salihin, afdal melakukan ibadat sunat di rumah. Menyorok orang yang sembahyang seorang, rawatib contoh sembahyang sunat, sebelum selepas sembahyang, rumah dia dekat dengan masjid lah, dia sembahyang, dia menyorok, dia dapat 25 kali ganda daripada orang yang sembahyang sunat di masjid orang ramai tengok. Ingat tak yang 7 kumpulan manusia yang Allah naung di akhirat tu? Seorang lelaki yang tangan kanannya sedekah, tangan kirinya tak tahu. Itu amal yang terbaik. Tak apa kalau orang tak puji tentang pemurah, tak apa, jangan cerita ke orang. Nanti kalau mati datang kita tengok Allah layan macam VIP naik. Nanti saya akan cerita pasal perjalanan di alam roh 7 langit yang berikutnya. Ha. Ya, boleh. Tapi janganlah duk tengok TV dulu, duk Facebook dulu. Maknanya munasabahlah sikit kaitan selepas sembahyang wajib tu. Ya, betul. Fadilat dia lagi besar. Cuma kena pandai fiqh lah. Tunggu sembahyang masuk. Dia ada fiqh dia kat situ. Fiqh dia. Baca. Betul. Sunat ni kena disembunyikan. Sedekah dalam Quran memang boleh dizahirkan ataupun disembunyikan. Selalu Allah kata, kalau kamu nak zahirkan sedekah tu boleh, bagus. Tetapi jika kau sembunyikan itu lebih bagus. Kerana amal tak ikhlas ni, buatlah berbanyak pun di akhirat, buang dia, tolak dia. Tapi ada orang dia buat setahun je, dia boleh menyamai orang buat lebih daripada 30 tahun. Kerana nilai amal dia buat tu ikhlas dan ikut petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. 2 ciri ini sebenarnya juga kalau baca surah Al-Kahfi ada 2 ciri ni. Dalam surah Al-Mulk tak ada 2 ciri tu. Cuma Allah kata amal yang terbaik tadi. Okey, tetapi dalam surah Al-Kahfi kalau buka surah yang ke-18 110 sebenarnya ada 2 ciri tu. Ya, 110 Allah kata apa? Siapa yang percaya dan berharap akan bertemu dengan Tuhannya di akhirat, hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh
dan janganlah dia mempersekutukan siapa pun. Okey. Ibnu Kathir kata ayat yang kata buat amal soleh tu adalah yang bertepatan dengan syariat Allah. Dan jangan bersekutukan Allah tadi adalah ikhlas kerana Allah. Sebab Tuhan kata apa? Siapa nanti akan jumpa dengan Tuhan dia? Siapa nak jumpa dengan Tuhan dia? Semua orang kan? Tapi Allah kata apa? Siapa yang percaya dan harap untuk bertemu dengan Tuhannya, hendaklah dia buat amal yang soleh, iaitu amal ikut syariat petunjuk. Dan jangan dia mempersekutukan sesiapa pun. Maksudnya dia ikhlas beribadat kepada Allah. Okey, dapat pengajaran dalam surah Al-Murtadi. Ada soalan sebelum kita nak bahas tentang Wahuwal Azizul Ghafur? Ada soalan? Boleh bertanya, saya izinkan. Saya riwayatkan tuan-tuan banyak bertanya. Ustaz, maaf. Apabila kita kata ikhlas, definisi dia macam mana? Ikhlas, okey Bu, macam ni. Dia nak kata definisi tu, ikhlas tu buat kerana Allah lah. Mesti 100% kerana Allah. Cuma ikhlas ni, sebab tu kalau buka kitab hadis, bukalah hadis 40 Nawawi ke, hadis yang pertama awal hadis tentang innamal a'malu binniyat. Kalau buka Riyadhus Shalihin, kitabul ikhlas, mula-mula ulama ni sebelum bincang nak buat amal apa, ikhlas dulu ceritanya. Ikhlas ni dia satu benda yang susah nak dibuang, susah nak dapat. Okey, ulama bincang. Kalau kata Ibn Rajab Al-Hambali ketika dia menghuraikan Matan Al-Arba'in dalam Jami' Ulum wal Hikam, dia kata macam ni, kalau kita buat ibadat tu memang mula-mula memang tak nak ikhlas dah, itu confirm tolak. Amal tu tak dikira, tak naik ke langit. Tahu tak amal kita naik ke langit? Tahu tak? Di langit pertama tu sebenarnya ada tempat simpan amal, dipanggil diwan kat atas tu. Kalau baca surah As-Sajadah nanti kita akan belajar. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaru 500 tahun naik, 500 tahun turun. Tapi bagi malaikat sekejap je. Kita yang fikir. Amal kita dibawa naik tau. Sebab tu apabila kita mati, dalam Al-Quran kata langit ni akan menangis, bumi ni akan menangis. Apabila kita mati nanti. Lawan ayat tu cerita pasal Firaun. Allah kata fama bakat, Tuhan kata langit tak menangis, bumi pun tak menangis kematian Firaun. Sebab apa? Sebab nanti kan kita akan baca pasal langit kan. Ada kaitan dengan tajuk ni. Langit ni sebenarnya tempat turun rezeki. Setiap ada langit turun. Tahu tak, langit ni dia hidup tau. Dia makhluk Tuhan. Cuma kita tak nampak. Mana mulut dia Ustaz? Bumi ni hidup tau. Kita pijak dia di mana-mana. Nanti di akhirat dia bagi tahu kita pada tarikh sekian-sekian, pada tempat sekian-sekian dia buat apa. Jadi kalau kita mati, amal kita tu langit dia tahu dah. Oh, amal si fulan ni dah tak naik dah. Rupanya dia dah mati. Bumi pula kan kita selalu sujud, buat ibadat kat atas dia, pergi mana-mana, pergi bangi buat ibadat, buat amal baik, pergi mana-mana baik. Apabila kita mati, bumi tu merasai amal tu sudah tidak dibuat di atasnya. Saya menangis tu. Okey, jadi amal tu dia naik ke langit. Tapi kalau tak ikhlas, bahaya betul. Tadi ibu tu pertama, kalau tak ikhlas 100% mula-mula memang tak ikhlas dah, tolak. Tapi situasi yang kedua, jika dia mula-mula ikhlas, datang riak, datang nak tunjuk-tunjuk pada orang, datang syaitan datang. Okey, dia cuba lawan, datang balik tak ikhlas, cuba lawan, datang balik tak ikhlas. Tapi janganlah ditumbuk-tumbuk. Maksudnya dia lawan. Yang itu para ulama kata, bahkan kata Imam Ahmad, itu Allah kira ikhlas. Tetapi jika dia buat amal mula-mula ikhlas, tiba-tiba datang tak ikhlas, dia tak lawan yang tak ikhlas tu, maknanya ikhlas tu mendominasi dia, maka dia kira tidak ikhlas. Tapi memang susah. Nak dapat ikhlas ni memang susah sangat. Tapi nak buat ibadat ni minta tolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kena biasakan buat ibadat. Biarlah kita tak famous pun tak apa, orang tak tahu kita. Kalau belajar nanti tajuk malaikat, sebenarnya kita ni dikenali oleh malaikat tau. Siapa banyak berdoa, suara dia selalu disebutkan. Sebab tu kalau tuan-tuan doa sekali, selalu doa kan, malaikat kenal, oh ni suara dia, pum, cepat. Sebab kita ada malaikat ni yang bawa segala takdir urusan.
Allah Subhanahu wa taala. Biarlah malaikat kenal kita, manusia tak kenal kita pun tak apa. Sebab itu amalan terbaik. Biarlah orang tak tahu kita ni tak rajin bangun malam ke, kita tak buat apa-apa ke, biarkan. Biarkan. Tak sedekah, nampak macam beg baru tapi kedekut tak sedekah. Contoh. Biarkan orang cakap kita, tapi sebenarnya kita memang takkan kita nak tulis pula. Hari ni I kan sumbang sekian-sekian. Elakkan ya, elakkan. Belum cerita pasal musibah, Allahu Akbar. Okey, tak apa, selesai ya. Nanti habis tajuk kita. Okey, sekarang kita pergi kepada tajuk kenapa Allah tutup ayat tadi Al-Aziz dengan Al-Ghafur. Okey. Dalam tafsir As-Sa'di, okey, saya sebutkan rujukan dia, Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam Taisirul Karimur Rahman. As-Sa'di kata macam ni. Ketika Allah mengatakan, kan tadi dia suruh kita buat amal kan? Amal terbaik, betul? Untuk uji kan? Okey, dia kata kenapa Allah letak hujung ayat tu dia Maha Perkasa? Kata Imam Sa'di, dia kata Allah nak bagi tahu kat kita dia tu seluruh keperkasaan dia, dengan keperkasaan itulah Allah paksa segala sesuatu dan semua makhluk tunduk kepada dia. Kan tadi Allah cerita pasal mati kan? Tahu tak, langit ni hidup tau, dia boleh bersuara, bumi ni neraka. Cuma faham tak, semua makhluk ni Allah yang paksa. Engkau berdiri tegak jangan jatuh, Allah yang suruh. Matahari Allah kata kau mesti berpusing, mesti keluar daripada mana? Tenggelam kat mana? Ni kat mana? Lepas tu Allah kata malam kau datang pada hari kau datang pada waktu sekian, kau jangan dahului siang. Itu semua diuruskan oleh Tuhan. Semua makhluk yang ada dekat muka bumi, yang ada di langit dan sebagainya, semesta alam duduk di bawah arahan dan suruhan dan paksaan dari Allah. Itu sebab Allah sebut Al-Aziz ujung dia tu. Itu salah satu pentafsiran lah. Sebab kan kita sebut pasal mati, betul tak? Kalau sampai masa mati, kita nak tak hidup kan? Memang nak hidup panjang, betul. Tapi hantarlah doktor pakar macam pun, Allah kata no, aku akan paksa kau mati. Walaupun dia usaha dah, paksa juga mati dia. Berikut dengan kehidupan. Okey. Dalam tafsir Al-Jalalain, kata dua pentafsir Jalalain, biasa dengan nama Jalalain, Jalaluddin Hasan, bukan. Ingat, beras cap rambutan. Tafsir Jalalain ni dua nama ulama Jalalain. Okey. Dalam tafsir Jalalain mengatakan, kenapa Allah sebut Al-Aziz dia Maha Perkasa pada hujung ayat nombor 2 tadi? Untuk memberi balasan terhadap orang yang berdahaka kepada dia. Kan tadi Allah datangkan perintah jangan buat, lepas tu kena buat. Siapa yang tinggal yang Allah suruh buat, siapa yang langgar apa yang Allah larang buat, Allah kata aku Maha Perkasa, aku akan azab siapa yang mendakai larangan dan perintahku itu. Allah Al-Aziz. Agak-agak ya, sejak kita baling tu baling. Amboi kat baling tahu aja. Agak waktu kita baling dulu sampai umur sekarang, banyak tak yang perintah Allah yang bentuk wajib kita telah tinggal? Jangan ceritalah kat orang, diam je. Banyak. Jangan buka aib ya. Aib sendiri jangan dibuka. Salah kalau insaf cerita semua tak jangan. Sejak kita baling, kenapa saya sebut baling? Sebab bila kita baling, kita sudah mukallaf. Kita sudah pun setiap pergerakan kita, tak kira waktu bila pun, hatta tidur pun, dia bermain dengan 5 hukum. Haram, wajib, sunat, makruh, harus. Takkan lari pada 5 ni. Makan harus, apa, semua dia kira. Sampailah kita agak-agak nanti di akhirat, buku kita banyak tak? Berapa buku surat? Allahu Akbar. Berbanyak larangan Allah kita telah langgar. Kita langgar je. Tapi jangan putus asa. Allah bukan sekadar Al-Aziz, tapi dia apa? Dia Al-Ghafur. Selamat. Allahu Akbar. Betul tak? Kalau Allah ni Al-Aziz je, habis kita. Tetapi Allah kata janganlah putus asa, aku ni Al-Ghafur juga. Maksudnya siapa yang gagal tadi kan Allah kata perintahkan dulu ataupun sekarang ataupun malam ni, mungkin kita ada tak buat yang Allah wajibkan.
Betul tak? Kita insaf, kita taubat. Kalau selama ni Tuhan kata larang, Tuhan larang tu ada juga sampai petang ni kita buat juga Tuhan buat. Tapi malam ni kita bertaubat. Allah kata dia tu apa? Al-Ghafur, kepada orang yang bertaubat dan kembali kepadanya. Okey, Al-Imam Sa'di dia ulas panjang sikit lah, tapi sama macam ni juga. Imam Sa'di kata apa? Kenapa Allah kata dia Al-Ghafur? Bermakna Allah bagi tahu dia mengampuni orang-orang yang melakukan keburukan, kejahatan. Mereka yang tak tunaikan kewajipan secara betul, secara konsisten pun Allah maafkan. Dan orang-orang yang buat dosa khususnya Allah tu Maha Al-Ghafur. Okey. Jadi ada soalan sebelum nak pergi ayat yang berikutnya ni. Dah 1 jam 7 minit 48 saat. Ya. Ya, ikhlas di hati. Di hati. Tetapi sebab tu apabila hati ni benar ikhlas, tangan akan ikut hati. Kalau hati tak ikhlas, tangan kamu apa? Ceritalah. Betul. Mulut akan hebatlah. Betul. Hati dia, dia hati. Dia adalah ikhlas ni dia panggil amal hati. Ikhlas dia adalah amal hati. Takut amal hati. Cinta amal hati. Iman memang amal hati. Okey? Ada soalan? Sekarang saya nak buka tuan-tuan kepada respon daripada tuan-tuan dan perempuan. Kita masuk kepada pelajaran dan pengajaran ayat nombor 2. Apa pengajaran yang kita boleh ambil balik daripada Tadabbur Center ni? Pelajaran yang kita boleh ambil agak-agak apa? Ingat ya, dalam sesi tadabbur mesti hujungnya adalah apa output dia, apa pengajaran yang kita boleh ambil nak bawa balik daripada Tadabbur Center ni. Apa kita dapat belajar? Apakah hasilnya? Katakanlah. Kalau masa dekat dunia kita tak boleh macam sembrono buat apa-apa yang kita suka sebab semua takluk pada peraturan Allah. Sebab bila masa je, kalau Allah tu nak paksa kita untuk mati, Allah akan bagi kita mati. Sama juga dengan orang keliling kita bila tiba time Allah nak paksa dia mati. Okey, maksudnya kita mengikut apa ketetapan Allah lah. Betul maksudnya macam tu? Maksudnya kita tak boleh buat secara suka hati sebab kita ni kan orang mukmin, orang benar-benar beriman menganggap dunia ni sebagai apa? Penjara ke syurga? Penjara. Pernah masuk penjara? Tak nak masuk. Tirulah macam Nabi Allah Yusuf. Tak, maksudnya kalau kita masuk penjara, kenapa Nabi kata penjara? Sebab penjara kan ada waktu kena balik, ada waktu kena ikut warden penjara kan. Maknanya ada benda boleh buat, dia tak bebas. Orang betul-betul mukmin, dia memang hidup kat dunia, dia rasa macam ni tak boleh lah, ni kena buat. Itu memang orang mukmin. So dia akan ikut. Seperti penjara. Tapi orang kafir, dia menganggap dunia ni adalah syurga, dia buat suka hati dia. Kita jangan, kita nanti terbalik. Di akhirat, kita menganggap akhirat tu baru syurga kita. Sebab tu orang mukmin, dia anggap dosa ni seperti apa? Dosa yang dia buat ni seperti gunung yang nak hempap dia jatuh, mati kalau jatuh gunung ni. Dosa yang dia buat. Tapi orang yang tak beriman pada Tuhan, dia menganggap dosa ni seperti lalat yang duduk di hidungnya. Dia centik je lalat tadi tu. Orang mukmin menganggap dosa dia buat tu satu bebanan kepada Allah. Okey, lagi pengajaran lain ni, adik-adik kita ni ada pengajaran apa yang you dapat? Apa yang boleh kita jadikan panduan? Cepat. Boleh kongsikan? Kesian kat saya ni. Ada dapat? Keikhlas semua orang tak nak bagi tahu. Okeylah, tak apalah. Okey, antara yang boleh dapat belajar lah sini mudah je tadi tu. Sama juga saya jelaskan tadi dah. Sebenarnya Allah nak menjelaskan tentang hikmah manusia ini diciptakan oleh Allah untuk diberi ujian. Ingat je dik sampai bila-bila. Nanti kalau panjang umur kita cerita tajuk ujian dalam Quran. Sebenarnya siapa kenal Tuhan kan, dia rasa seronok je lalui hidup ni. Tapi saya tak nak pecahkan tajuk ujian tu, nanti panjang. Ujian ni besar tajuk dia. Uji ni, Allah ni kadang-kadang dia uji kita apa?
Ujian lah tu. Kalau siapa faham tentang ujian tadi tu, padam sekejap Boleh teruskan lagi ni? Ada jamuan makan ke lepas ni? Allah nak menguji siapa yang sanggup sedekah. Okey. Kalau kita belajar tentang ujian, dia ada dua kondisi je hidup kita ni kan, betul tak? Satu apa? Ada masa kita apa? Ada masa kita sihat, betul? Ada masa kita sakit. Ada masa kita gembira, ada masa kita sedih. Sedih tu macam banyak je sebut tu. Ada masa kita kaya, ada masa kita miskin, ada masa kita berjaya, ada masa kita gagal. Saya nak tanya, siapakah yang memberi kedua-dua kondisi tadi? Jawapannya ada Allah. Waktu kita kena, waktu kita sihat, Allah nak tengok ujiannya apa? Semua ni ujian. Ni pun ujian, ni pun adalah ujian. Allah nak tengok siapa yang waktu dia aku bagi dia sihat, Allah uji apa? Syukur atau tidak. Waktu aku bagi dia sakit, dia sabar atau tidak. Ujian lah. Dia faham surah Al-Mu'ti, selesai dah. Siapa yang faham tentang ujian tu, dia akan serahkan diri dia kepada Allah aja. Dah. Selesailah. Apa ni? Ya Allah, aku usaha. Usaha kena usaha lah. Jangan duduk tengah-tengah jalan, aku usaha kepada kau ya Allah. Janganlah, maksudnya usaha. Usaha contohnya, ya Allah, aku meniaga pagi ni, aku dah usaha jual, serah kepada engkau ya Allah. Berapa orang nak datang, berapa rezeki aku dapat, aku serahkan kepada Allah. Allah, serahkan. Masa Allah bagi dia untung, alhamdulillah. Waktu Allah bagi dia tak cukup, banyak yang lebih, banyak tak untung, alhamdulillah. Betul? Sebab tu kena study yang surah Fatihah tu. Kalau faham macam ni kan, ringan hidup. Asyik masalah. Nah, hidupnya dua je. Kita akan melalui dua. Ini dipanggil pasangan. Ni yang Quran sebut surah Yasin tu. Allah sebut subhanalladzi khalaqal azwaja. Allah kata, Allah ni semua Allah jadi hidup ni semua pasangan. Tak ada yang tak pasangan. Maksudnya, kalau ada orang sihat, mesti ada orang sakit. Kalau ada orang gembira, mesti ada orang sedih. Dia takkan ada satu. Mesti ada punya. Itulah ciptaan Tuhan. Jadi kita redha, kita akan jadi kuat. Itu yang itu Nabi kata, ajaib sungguh orang mukmin ni. Ketika dia dapat nikmat, dia bersyukur. Apabila dia dapat musibah, dia bersabar. Kedua-duanya bagus, kata Nabi SAW. Sebab dia faham hidup ni ujian. Selagi nyawa tak keluar daripada halqum ini, kita kata Allah ujian, baru faham. Patutlah masalah saya tak selesai lama dah Ustaz. Lepas satu masalah, datang satu masalah. Ujian. Tuhan nak tengok kesabar ke tak sabar, kesyukur ke tak syukur. Itu je, ujian je. Okey. Kemudian kita belajar juga pelajaran di sini ialah jenis amal soleh yang diambil kira oleh Allah adalah cara bagaimana satu amal itu dilakukan, bukan berapa banyak ia dilakukan. Tapi lepas ni janganlah tak sembahyang sunat pula. Tak nak, I tak nak sembahyang sunat rawatib dah lepas ni. Jangan salah faham. Kalau kita belajar lagi, sembahyang sunat ni menampung yang wajib. Faham tak? Cuma kalau nak menampung yang wajib, buatlah sunat tu betul-betul. Takut nanti tak boleh nak tampung. Ya, jelas ya? Okey, kemudian di sini jika kita belajar tentang Allah menjelaskan kepada kita tentang Dia adalah Tuhan yang Maha Perkasa dan Allah itu juga Maha Pengampun. Maka janganlah takut saja pada Allah. Mesti ada sifat rahmat, berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita pergi kepada, ada tak pengenalan lain boleh kita kongsikan? Dari Siti. Saya ada dengar perbezaan antara sesuatu itu diklasifikasikan sebagai ujian ataupun musibah bergantung kepada bagaimana reaksi kita menghadapi sesuatu peristiwa itu. Contoh, berlakunya satu peristiwa, reaksi kita adalah lebih apa yang kita buat lebih mendekat kepada Allah, itu maknanya ujian. Sebab itu ujian merupakan tanda sayang Allah untuk kita lebih dekat kepada Dia. Tapi kalau reaksi kita terhadap sesuatu perkara yang berlaku tu
menjauhkan lagi kita daripada Allah, menganggap itu tidak adil untuk kita dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah tanda murka Allah terhadap kita yang menjadi musibah kepada kita. Yelah, kalau dia musibah ni sebenarnya dia menjadi nikmat kalau kita terima dia dengan betul. Tapi kalau kita marah pada Tuhan, maka Allah pun akan marah pada kita, sebab Allah ni yang beri ujian. Jadi kalau kamu tak nak menempuh ujian, sebenarnya apa? Tak payah hidup lah kan? Betul tak? Kan? Kena faham tu. Tapi bukanlah kita suruh lepas ni semua bunuh diri pula. Jangan. Tak masuk dia terima fakta tu. Tadi jawapannya memang betul lah yang itu. Cuma ya, memanglah ujian. Tapi boleh tak setiap malam tolonglah selalu memohon kepada Allah doa-doa Nabi dan juga orang mukmin, 2 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah tu. Tahu tak dalam tu ada konten apa dalam doa tu? Kita semua sepakat malam ni. Yang lain pun sepakat. Hidup ni ujian. Cuma minta kepada Allah jangan hantar ujian yang berat. Yang tak mampu kita tanggung. Ingat ya, jangan minta ujian betul-betul musibah ya, jangan tau. Jangan minta. Tapi kalau dia sampai, sambut dia, terima dia. Cuma minta je kepada Allah, janganlah kau hantar aku ujian yang susah Tuhan, macam tu. Itu doa tu, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Tentu kalau baca cerita sebab turun 2 ayat tu akan dapat jawapan. Oh, kenapa doanya bunyi tu? Dia ada sebab dia. Jadi para sahabat-sahabat ni turun ayat Quran tu, dia sebenarnya ayat 285, 286 Al-Baqarah, 2 ayat terakhir 2 ayat terakhir Baqarah 285, 286. 287 surah apa? Tak ada, dia sampai 286 je. 2 ayat 285 dengan 286 dia turun sebab 284. Ayat 285 dengan 286 turun sebab ayat 284. Maknanya kalau bukan sebab reaksi sahabat pada ayat 284 tu, tak turunlah ayat tu 285, 286 tu. Kerana 284 tu ayat tu Tuhan kata, kalau terlintas saja ke hati kau, kan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Tuhan kata, apa yang kamu ada pada hati kamu, jika kamu zahirkan akan dihisap, dan apa yang kamu simpan pun dalam hati kamu pun akan dihisap. Sahabat jumpa Nabi SAW dalam keadaan sungkur jumpa Nabi. Hadis itu sahih. Ya Rasulullah, kami sebelum ni Allah bagi kami ujian, kami solat, puasa kami puasa, zakat kami zakat. Tapi ayat ni kami tak boleh nak buat. Berat untuk kami amal. Sebab mana boleh hilang benda yang lintas ke hati, betul tak? Buruk terlintas. Tuhan, ayat tu kata ya. Au tukhfuhu yuha, yang kau sembunyikan pun. Maknanya kita tak zahirkan dia, kita tak buktikan dia dengan perbuatan. Sahabat jumpa tersungkur Nabi, jumpa Nabi. Nabi kata apa? Apa kamu semua ni, Quran turun ayat kamu nak jadi macam orang-orang ahli kitab ke? Cakap sami'na wa asaina, kami dengar dan kami ingkar. Kamu semua ni kena kata sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat. Dan kamu semua ni kata begini-begini. Turun ayat tu kata amanar rasul, tu bunyinya berimannya Rasul. Sebab Rasul beriman dengan ayat yang turun tu 284 tu. Dan beriman juga para sahabat. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun tu sahabat tadi itulah. Selepas Nabi tegur, kamu kena ikut. Sahabat kata yalah kami ikutkan juga ayat ni. Tapi sahabat rasa beban kan? Turun ayat Quran ringankan. Allah kata, baca doa ni. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu. Disebabkan kisah sahabat tadi tu. Jadi lepas ini setiap malam minta Allah ringankan musibah kalau Allah hantar, ataupun ujian. Walaupun kita faham memang Allah akan bagi ujian, tapi minta Allah bagikan ujian yang kita mampu nak tanggung. Okey, ada soalan lain? 1 jam 21 minit 34 saat. Saya akan habiskan dalam 9 minit lagi. Ya puan. Masya Allah.
Cakap pada Allah. Hati ke dah zahirkan dengan lidah? Hatilah, okey. Yalah. Okey, okey. Jadi saya kata, ya Allah, Anak tu kenapa? Sihat tak sihat? saya sihat. Tapi saya rasa macam, saya kata macam semua ni indah sangat lah. Macam tak ada ujian pula. Saya kata macam tu. Jadi saya kata, ya Allah, Mintalah ujian tu lah. bukan, saya kata macam, Allah kalau nak uji, jangan ujilah apa-apa, tapi jangan ujikan aku dengan anak ni. Okey, Allahu Akbar. Tapi maksudnya, adakah saya macam tak ikut apa yang Ustaz cakap tadi? Saya cakap macam tu. Macam saya bukan minta ujian, tapi saya rasa macam Hati je kan? Hati tu moga-moga Allah maafkan lah. Kena patah balik. lepas minggu tu Allah bagi saya ujian. Pasal anak juga. Benda lain lah, macam as if Allah dengar lah. Macam Yalah. Okey, sebenarnya tak salah juga sebab salafus salih dulu pun kalau dia lama tak jadi sakit dia tanya. Sebab dia orang faham sakit ni untuk hapuskan dosa. Tapi jangan minta sakit. Faham tak? Tapi kalau sakit, Allah nak hapuskan dosa. Hatta kalau belajar sakitul maut pun. Kan kalau kita belajar pasal mati, ada sebahagian salaf dia suka waktu dia mati tu biar dia sakit. Umar bin Abdul Aziz sebut dalam si rujuk ni dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam sebut. Dia kata biarlah aku sakit ketika aku nak mati, moga-moga itu yang paling terakhir, ruang terakhir Allah hapuskan dosaku. Sebab tu dia tengok yang positifnya kat situ. Faham yang tu. Minta pada Allah. Jangan beri ujian yang tak mampu. Takut macam akhirnya kita menyalahkan Tuhan. Kita tak sabar. Tapi kalau dia datang ujian, kena amal yang Nabi ajar tu. Kalau bentuk musibah tu, pertama mesti puji Tuhan dulu. Alhamdulillahi ala kulil hal. Sebab itu tuan-tuan kalau belajar, saya syorkan tuan-tuan, saya tak pastilah sama ada tuan-tuan dah tahu ke yang Al-Fatihah tu kan. Tuan-tuan tahu tak apa maksud alhamdu? Alhamdulillah. Al tu apa al tu? Kita terjemah apa? Segala puji. Okey, soalan saya adalah apa makna segala? Segala ni apa? Semua. Sepatutnya segala yang tadi itulah. Masa dapat kondisi A, puji Tuhan. Dapat kondisi B, puji Tuhan. Segala puji. Tapi kita separuh puji. Waktu dapat nikmat, alhamdulillah. Waktu dapat bencana, dalil dia kalau kata ustaz, mana pula kata alhamdulillah sekali puji? Pertama saya bagi dalil ni. Alif lam ni betul diterjemah segala kerana kedua kondisi itu. Sebab saya nak tanya, kalau Allah bagi nikmat, siapa yang datangkan nikmat? Allah. Yang nyatakan musibah? Allah. Adakah tindakan Allah mendatangkan musibah itu tak bagus? Adakah ada hikmah? Ada. Maknanya segala apa Allah buat dia layak dipuji. Betul tak? Tiba ni nak result anak-anak kita ni nak keluar dah PSRA, nak keluar dah UPSR kan. Tak dapat langsung A. Maknya tak kata apa-apa. Sepatutnya seorang ibu dia faham. Alhamdulillahi ala kulil hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami kepunyaan Allah. Itu ayat kami kepunyaan Allah tu penting. Sebab perasaan sedih, gembira datang kepunyaan siapa? Kepunyaan Allah. Jadi ada masa Allah, aku nak sedihkan dia lah dengan aku bagi anaknya gagal. Aku nak bagi dia gembira. Siapa? Dia gagal sekarang, nanti masuk PSA dia dean list, dia masuk universiti. Mungkin. Sebab yang atur sedih, gembira adalah Tuhan. Sebab tu kalimah innalillah tu sangat powerful. Dia faham innalillah tu. Faham tak maksud dia? Lepas tu minta, ya Allah, ingat ya, dalam musibah minta pahala. Jangan tak minta. Sebab kan ujian tu kan kita nak diuji, nak tengok siapa ni. Jadi minta kepada Allah, ya Allah, engkau berilah aku pahala sebab musibah ni ya. Kan kita nak sabar, minta pahala. Dan yang keempat, minta diberi ganti yang lebih baik. Ramai orang dia sangka sekarang tu bagus.
tapi bagi Allah dia tak bagus. Faham tak? Jadi hujungnya kalau orang tanya, sebab itu ayat yang depan dalam Al-Fatihah tu mengajar kita tahu. Allah kata, sebab kalau kita fahamnya Rabb tu sangat powerful. Segala puji, segala ni maksud semua keadaan kan? Faham dah sekarang Bagi Rabb sekalian alam. Apa tu Rabb? Rabb tu pencipta, pemilik, pengatur. Kita ni termasuk sekian alam tak? Sekian alam. Jadi yang mengatur hidup kita, mengatur hidup anak-anak kita, mengatur hidup suami, pasangan ni, mak dan bapak kita, siapa dia? Allah. Tapi kalau dia mengatur tu, dia zalim kah? Tuhan kata Ar-Rahman. Kan lepas tu apa? Ar-Rahmanir-Rahim. Segala puji bagi Allah yang mengatur sekalian alam, mengatur dengan keadaan apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kan betul tak? Jadi kalau kita faham tu sebenarnya, hidup kita ringan. Kita rasa macam manis. Kalau Allah bagi macam kondisi A, manis. Kondisi B pun manis. Tapi sikit lah. Sebab tu level kita sabar. Sebab itu yang paling wajib sabar. Kita bukan level lagi orang-orang yang takwa tinggi-tinggi. Kalau mereka tu masuk redha dah. Macam Nabi Ayub semua tu kehilangan waktu dia sakit. Kita tahu tak sabar? Sabar ni mudah je. Sabar ni bezanya dengan redha. Sabar ni dia nak musibah tu hilang. Betul tak? Kan? Tapi redha ni dia beza. Sebab dia tahu Tuhan yang datangkan tu. Tapi janganlah tak usaha juga untuk baiki. Sebab tu level kita level sabar. Sabar pun dah nikmat dah. Faham tak? Orang yang sabar ni sebenarnya dia menerima takdir pada Tuhan. Dia anggap tu pada Tuhan. Tapi sabar dia tu maksudnya apa? Dia nak juga yang musibah tu hilang. Tapi kita taklah buat yang bukan-bukan supaya hilang tu. Serah kepada Allah. Tu dia bersabar. Tapi orang yang redha ni seperti mana Nabi Ayub, anni masaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Dia tak minta pun sembuh. Tapi dia kata dia kata aku ditimpa musibah. Engkaulah Tuhan yang Maha Penyayang. Sebab dia faham yang hantar musibah tu siapa? Allah. Kan kalau kita kenal Allah, kita seringan hidup ni. Kan kita rasa dunia ni macam kecil je. Ini tidak, tengok ya Allah. Kesian tengok orang kita ni. Sebenarnya dia tak kenal Tuhan dia. Kalau dia kenal Tuhan, insya-Allah. Apa? Siti. Satu minit lagi. Nak tanya je. Contoh tadi Ustaz kata kita level sabar kan. Bukannya redha macam mana Nabi Ayub. Tapi contoh, kalau kata kita sakit kan. Kita bukan tak nak minta sembuh. Tapi kita rasa, kita fikir macam mungkin sakit ni lebih baik untuk aku sekarang. Jadi, kita serahkan ke Allah mana yang lebih baik untuk kita. Adakah itu kita macam tak betul cara tu? Maksudnya okey. Mudah macam ni nak redha sabar. Tuan-tuan kena musibah hati rasa apa? Ada tak terkesan macam susah sikit? Ada. Sabar lah tu. Ada level sabar tu. Tapi kalau Allah bagi, pernah tak macam kita dapat nikmat, happy kan? Tiba-tiba dapat sebaliknya. Adakah macam happy tu? Yang itu redha. Faham tak maksud dia? Kita kan, contoh, masa kereta kita okey nak guna, macam kita punya pasal lapang je, tiba-tiba nak start tak boleh. Nak start tak boleh tu ada rasa apa? Adakah ada rasa payah? Ada rasa macam sukar? Ada tak rasa sukar? Itu level bukan tak sabar. Itu level masih lagi rasa tak manis kita tu. Kita tak rasa macam bukanlah minta rosak lagi ya Allah, rosak lagi. Bukan minta macam tu. Maksudnya waktu dah kena tu, dia punya perasaan tu macam dia macam okey je. Dia macam tak ada apa-apa. Macam rosak pun sama, tak rosak pun sama. Faham tak? Dia punya nikmat kemanisan. Sebab itu Nabi kata apa dalam doa dia. Nabi kata wala takilni ila tarfata'in. Kau jangan tinggalkan aku ya Allah. Sedikit pun aku bergantung dengan diri aku, walaupun sekelip mata. Tapi kita kadang kita bongkak, tak macam rasa macam cukup je semua. Tetapi Nabi bermula dia tidur, dia bangun tidur, sampai dia tidur doa zikir je dia. Sebab dia tahu nak kelipkan mata ni pun, nak buka mata ni pun, semua itu berada di bawah aturan Tuhan.
Betul tak? Itu datang iman. Kita akan rasa Tuhan ada di mana-mana. Nanti kita belajar langit, kita akan nampak Tuhan tu ada di mana-mana. Di mana-mana ni maksudnya sebab apa Allah cerita pasal langit? Sebab you pergi Europe, jumpa langit tak? You pergi Antartika, jumpa langit tak? Langit dekat sana tu Tuhan yang lain ke Tuhan yang sama? Tuhan yang sama. Sebab tu nanti ayat bukti nombor 2 Allah cerita pasal langit, supaya kamu pergilah ke mana-mana. Langit yang sama yang kamu jumpa, Tuhan yang sama yang kamu jumpa. Ya. Cepat. Okey, last soalan dia. Kenapa nak latih jadi sabar? Okey. Yang pertama, cara dia paling mudah lah. Cara dia paling mudah yang pertama sekali, ibu kena ingat. Mesti mengakui bahawa kita ni kepunyaan Allah juga. Ambil contoh Sulaim. Sulaim, waktu anak dia mati, suaminya balik out station. Kan? Namanya apa? Abu Talha. Sulaim dengan Abu Talha, dia balik suaminya station. Dia sambut keadaan Masya Allah, sangat cantik. Ni kalau lelaki balik tengok rambut dia macam tu kan. Jadi disambut gembira. Suaminya tanya, anak mana anak kita? Oh, anak kita berehat bang, dia kata. Lepas tu dia pun jamu makan, dia sambut suami dia. Malam sikit suami dia tanya, anak kita mana? Dia kata, bang, apa pendapat abang? Sekiranya barang yang kita pinjam, kita perlu tak pulang balik semula? Suami dia kata, sudah tentu. Okey bang, anak kita yang dipinjamkan oleh Tuhan telah diambil oleh tuannya. Jadi suami dia kata apa? Tahu tak berkatnya diorang malam tu buat hubungan badan, anak yang beranak lepas tu semua jadi orang soleh. Jadi cara nak sabar, kena tahu bahawa apa yang datang dalam hidup ni, ataupun kita kena faham bahawa kita ni kepunyaan Tuhan. Diri kita ni kepunyaan Tuhan. Anak ni kepunyaan Tuhan. Suami itu kepunyaan Tuhan. Siapa harta kepunyaan Tuhan. Semua ni kepunyaan Tuhan. Inna lillah tu. Ataupun kita ambil ayat-ayat ujung tu. Lillahi ma fis sama. Dia mudah saja. Mudah saja macam ni. Sebab tu, dah habis. Boleh bertutup. Boleh kemas beg dah. Tak, betul-betul. Betul. Kita dah nak balik dah ni. Kan nak sambung? Boleh lagi. Saya tak apa. Okey, tapi janganlah bagi ujian ya. Okey, maksud dia macam ni. Maksud dia macam ni, ibu-ibu. Tuan-tuan tahu tak? Kalau tuan-tuan tahu makna Rob ni apa? Rob ni maksud pencipta. Maka setiap yang dicipta, dia akan jadi pemilik. Setiap yang Allah miliki tu, Allah akan atur dia. Itulah Rob. Lepas Allah cipta, dia miliki. Lepas dia miliki, dia yang akan atur. Waktu dia atur tu, Al-Qayyum, dia mengatur tanpa perlu orang tolong dia. Jadi mudah je. Allah tu pencipta. Dia cipta siapa? Semualah. Rabbul Alamin, sekalian alam. Termasuk kita. Okay, kita lah. Kita. Cantik tak gambarnya? Okey. Kalau Allah mencipta kita, secara automatik kita dimiliki olehnya. Apabila kita dimiliki olehnya, Allah yang akan atur hidup kita. Berapa rezeki nak bagi dekat dia? Bila aku nak bagi dia sakit? Bila aku nak bagi dia tak sakit? Bila aku nak uji? Sebab memiliki diri kita adalah Tuhan. Sebab itu apabila kita ucap musibah, kan kita kembalikan kepada Allah. Inna lillah. Apa maksud inna lillah? Inna, ada nama inna tak? Inna lillah. Apa maksud inna lillah? Sesungguhnya kami kepunyaan Allah. Selesai. Tuan ada kereta tak ada kan? Boleh tak tuan-tuan sekejap lagi nak basuh, sekejap lagi tak nak basuh, tukar tayar, nak warna lain, boleh? Ada siapa boleh halang? Sebab tuan pemilik kereta tu. Betul tak? Tuan pemilik rumah. Tuan boleh izin siapa masuk tak? Tuan boleh tak halang orang nak masuk? Sebab tuan owner rumah tu kan. Bagaimana kita ni pemiliknya adalah yang pencipta kita. Jadi kalau Allah pencipta kita, kita pemilik, kita dimiliki oleh Allah, maka terserah kepada Allah nak bagi kita apa. Tapi ingat ya, kalau dia mengatur hidup kita, apa saja dia bagi, kondisi A kah, kondisi B kah, itu yang terbaik.
Jadi sebab tu dia ajar dua-dua ucap Alhamdulillah. Jadi dalilnya tadi tak habis lagi. Kalau orang tanya, kenapa ucap Alhamdulillah Ustaz kena musibah? Jawapan dia rujuk dalam hadis Salihin, kitab cerita tentang seorang lelaki yang Allah panggil malaikat, kau dah cabut nyawa anak dia. Kau dah cabut buah hati anak dia. Kau dah cabut buah hati dia. Malaikat kata dah. Lepas tu apa hamba-ku tu kata? Dia telah hamidaka, memuji engkau, wastarja'a, mengembalikan kepada engkau. Innalillah tu. Allah kata, wahai malaikat, engkau binakan untuknya sebuah rumah di dalam syurga, namakan rumah itu rumah pujian. Sebab Allah tarik, benda yang paling berat, harta hilang tak apa tahu. Tapi kalau hilang orang yang dia kasihi ni, Allah saja yang tahu dah. Dia punya dalam tu, macam mana Nabi Allah Yaqub tu, dia kehilangan anak dia tu macam. Tapi itulah kesan belajar Quran. Nak tahu akibat sabar, baca surah Yusuf tu. Di situ anda akan belajar nama Allah Al-Latif. Rupanya Al-Latif ni, oh patutlah aku minta macam ni, Allah bagi macam ni. 10 tahun kemudian baru tahu. Masa 10 tahun dulu minta lain. Kita punya marahlah ke anak yang tak pandai tu. Kau ni pelajar tak pandai, kau tengok abang kau tu. Rupa-rupanya 20 tahun kemudian, anak yang tak pandai itulah yang bawa kita pergi bawa ke hospital. Dialah kita susah kita cari dia. Bila-bila dia datang, anak kita yang kerja dah kerja besar-besar, kita pandai kita puji dia dulu. Itulah mama, sibuklah mama, tak sempatlah mama, mama. Kalau anda faham yang ni, anda akan tahu rupanya anak aku yang tak pandai ni lah. Ingat, kita tak minta anak tu jadi, lepas ni jangan pula anak tak, jangan tak sekolah pula. Faham tak? Maksud dia, kalau kita nak usaha hantar tuition, memang perangai dia macam tu. Anggaplah mereka ni seperti adik-beradik Yusuf tu. Akhirnya hujung hidup dia macam mana? Anggaplah. Mudah je. Tebak, faham ni. Tuhan mengatur hidup kita. Dah lah, selesai. Senang. Oh, lega, hilang banyak masalah. Wah, ringan, terbang dah. Alhamdulillah, syukur. Okey lah. Ada soalan lain? Cukuplah tu ya. Cukup sudah. Cukup sampai di sini saja. Kita jumpa nanti pada minggu yang pertama, insya-Allah, bulan 12 Saya punya slot hari Jumaat minggu yang pertama dan Jumaat minggu keempat. Okey, insya-Allah. Mohon ampun dan maaf salah silap dan sebagainya. Semoga Allah merahmati kita semua. Ingat, Allah Maha Pengampun akan dosa-dosa yang kita lakukan. Buat amal soleh yang terbaik, jaga ikhlas tu dan ikut syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama-sama, wa iyyakum. Nota saya nak, nota nanti siap dulu malam ni.